Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita lafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama lagi pada hari ini. Kita sambung pengajian kita, dah masuk siri 7. Dan hari ini kita nak belajar tentang Khadijah yang melibatkan perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum pada tu saya suka untuk ingatkan kepada kita semua tentang kelebihan Khadijah. Disebut dalam satu hadis apabila Nabi SAW sebut 4 wanita yang paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Nabi kata tidak ada yang paling mulia di kalangan wanita kecuali 4, kata Nabi. 4 orang tu ialah Asiyah. Asiyah siapa dia? Isteri Firaun. Kan, Asiyah tu isteri Firaun. Lepas tu Maryam. Maryam ni ibu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Khadijah yang kita nak mengaji, nak belajar kisah dia pada malam ini. Dan yang keempat Fatimah. Ini 4 manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah tunjukkan 4 wanita ni pelbagai latar belakang. Asiyah, suami dia Firaun. Bila sebut dia Firaun, orang tahu dah orang jahat. Kan? Tetapi walaupun suami dia jahat, bukan bermakna isteri itu tak boleh masuk syurga. Maknanya ada contoh depan mata kita, walaupun suami jahat, tapi isteri boleh masuk syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua Maryam, yang tak ada suami. Allah jadikan dia tak ada suami, dia ada anak. Juga Allah Subhanahu wa taala angkat dia sebagai orang yang paling mulia. Kemudian Khadijah, suaminya adalah Rasulullah. Kemudian Fatimah, suami dia adalah seorang lelaki miskin yang bernama Ali bin Abi Talib. Pelbagai latar belakang yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada kita semua, nak menunjukkan bahawa manusia-manusia ini dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan masing-masing. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita balik kepada kisah Khadijah. Malam ni kita nak tengok dulu asal-usul dia. Khadijah ni datang pada mana? Daripada perkahwinan siapa? Dalam sirah mencatatkan Khadijah ni adalah hasil perkahwinan daripada Khuwailid bin Asad dengan Fatimah binti Zaidah. Khuwailid ini ketika dia, tuan-tuan, Khadijah ni daripada Bani Asad. Khuwailid dia masyarakat Arab ni, dia ada jabatan yang ditentukan mengikut kabilah. Kalau Bani Hashim, penentuan ni ialah beri minum kepada jemaah haji. Bani Syaiban, kerja dia pegang kunci Kaabah. Bani Asad, kerja dia ialah jaga ketenteraan. Mana kalau ada serangan, perang dan sebagainya, yang akan mengetuainya ialah Bani Asad. Dan Khuwailid ni adalah orang yang menjadi ketua. Dan biasanya di dalam masyarakat Arab jahiliah dulu, orang yang menjadi pemimpin perang adalah orang kaya. Sebab lepas perang, dia ada ghanimah, hasil rampasan perang. Hasil itu akan dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Sebab orang dulu dia perang, dia bawa harta. Sebab apa? Sebab nak bagi semangat. Dia bawa bini dia, dia bawa anak perempuan dia, dia bawa duit dia.
Tujuan apa? Tujuan bila dia bawa semua ni, dia akan berperang sungguh-sungguh, kerana kalau dia tak bersungguh-sungguh, dia kalah, menyebabkan semua yang dia bawa ni akan dapat pada musuh. Kan? Jadi bila dia bawa benda macam tu, lepas perang, orang yang menang akan dapat keuntungan besar. Pembahagian. Dia akan dapat hamba, orang yang ditawan akan, perempuan yang ditawan akan jadi hamba dan sebagainya. Jadi Khuwailid ni orang kaya. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Khadijah mewarisi daripada harta kekayaan bapa dia yang dikongsi bersama dengan adik-beradik dia yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jalur Khadijah dengan Nabi Muhammad ini kalau kita baca dalam sirah, dia datang daripada Qusay. Qusay ni ada dua orang anak, nama dia Abdul Uzza dan seorang lagi Abdul Manaf. Daripada Abdul Uzza ni lahir Asad, lahir Khuwailid dan lahir Khadijah. Daripada Abdul Manaf ni lahirnya Hashim, lahirnya Abdul Muttalib, Datuk Nabi, lahirnya Abdullah, lahirnya Muhammad. Makna kalau kita nak kira pupu ni, maknanya Abdul Uzza dengan Abdul Manaf dua beradik. Asad dengan Hashim sepupu. Khuwailid dengan Abdul Muttalib dua pupu. Khadijah dengan Abdullah tiga pupu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, itu jalur yang menyambung dengan Nabi SAW, dengan keturunan Nabi SAW. Baik, Khadijah ni sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dia mewarisi kekayaan bapa dia Khuwailid. Sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah SAW, dia pernah berkahwin dengan dua orang lelaki. Dan kedua-dua lelaki ini meninggal dunia. Lelaki yang pertama juga adalah orang kaya. Dia kahwin dengan, sebab orang perempuan kaya ni, mana ada orang miskin berani dekat. Mestilah orang kaya yang akan meminang dia. Orang miskin dia akan tengok diri dia, aku ni miskin nak meminang, kan? Sebab itulah dalam negara kita ni, tuan-tuan, tengok orang yang berjawatan tinggi, perempuan, kalau dia tak kahwin lagi usia 25, 26, 27 tak kahwin lagi, alamatnya orang tak beranilah nak dekat dia. Kan? Jawatan pengarah, contoh jawatan pengarah. Jadi takkan kerani nak pergi minang. Kan? Jadi alamat akhirnya dia akan jadi terus sampai umur 40 sampai tak kahwin lah. Kan? Demikianlah lumrah masyarakat mana-mana pun daripada zaman dulu sampai sekarang. Jadi Khadijah ni yang meminang ni ialah seorang kaya yang nama Abu Hallah bin Zurarah. Abu Hallah bin Zurarah ni orang kaya. Daripada Abu Hallah bin Zurarah ini lahirnya anak yang nama Hallah dan Hindun. Dua orang anak. Jadi maknanya nanti dua orang anak ni akan jadi anak tiri Nabi lah. Dan tuan-tuan, Hallah ni banyak riwayat yang menceritakan dia sangat takjub dan sangat kagum kepada bapa tiri dia Rasulullah SAW. Hallah ni. Baik. Bila Abu Hallah ni gelaran lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam buku sirah, buku sejarah, kalau ada Abu depan tu maknanya gelaran dia. Abu Hallah, biasanya orang Arab ni dia akan ambil nama anak sulung dia. Oleh kerana anak sulung dia nama Hallah, maka dia namakan gelaran pada diri dia adalah Abu Hallah. Tuan-tuan dengar Abu Talib. Abu Talib tu bukan nama dia, pak saudara Nabi tu lah, Abu Talib. Sebab Abu Talib ni dia ada anak sulung yang nama Talib. Maka jadi Abu Talib. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila mati sahaja Abu Hallah, maka dia ada dua orang anak. Kemudian Khadijah ni berkahwin pula dengan seorang lelaki juga orang kaya. Orang kaya juga nama Atiq bin Aid. Kan? Yang Atiq bin Aid ni tak ada anak. Tidak ada anak daripada perkahwinan Atiq bin Aid, juga meninggal dunia, dan juga Khadijah mewarisi kekayaan Atiq. Jadi kaya, tuan-tuan. Maknanya bapa kaya, kahwin dengan suami pertama. Kan? Suami pertama kaya, meninggal dunia. Kahwin dengan suami kedua, kaya juga, meninggal dunia. Tuan-tuan bayang harta dia. Kan? Banyak. Kan? Yang akhirnya dia berkahwin dengan Rasulullah SAW. Nanti kita akan cerita bagaimana perkahwinan itu terjadi, dan hasil daripada perkahwinan dengan Rasulullah SAW ini lahir 6 orang anak. 6 orang anak. Nanti kita akan tengok nama-nama anak
daripada hasil perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, Khadijah ni adalah seorang wanita di Arab, di tanah Arab pada zaman itu yang tidak pernah menyembah berhala. Sebab apa dia tak pernah menyembah berhala? Nanti tuan-tuan sekalian kita akan belajar kisah bagaimana ketika Nabi SAW dapat wahyu, kan, dalam keadaan balik ketok-ketok tu, Khadijah ni akan bawa jumpa dengan sepupu dia. Siapa sepupu dia, tuan-tuan? Waraqah bin Naufal. Jadi maknanya Khadijah ni, dia sepupu dia nama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni ialah salah seorang yang termasuk, kalau kita baca dalam sirah, dia termasuk dalam salah satu aliran zaman itu yang masih murni, yang tidak menyembah berhala, sedang menunggu kehadiran Nabi akhir zaman. Sebab dia pun mengaji Taurat, dia mengaji Injil ni, mereka dipanggil sebagai Hanif, lurus, orang yang menganut agama yang lurus. Tapi pada ketika itu wahyu tak turun lagi, Rasulullah tak diutus sebagai rasul lagi. Jadi mereka menunggu-nunggu. Dalam tempoh mereka menunggu-nunggu tu, adalah beberapa saki-baki ajaran-ajaran yang ada di kalangan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam yang masih diamalkan oleh mereka. Dalam masa yang sama mereka tunggu Nabi akhir zaman. Waraqah termasuk salah seorang daripada dia. Dan Waraqah ini adalah orang yang sangat marah dengan bangsa Arab yang menyembah berhala. Dia tak setuju. Tapi dia tak mampu nak lawan sebab 2-3 kerat dia. Dia ada dalam kawan dia 2-3 kerat lagi. Yang lain semuanya menyembah berhala. Menyebabkan dia banyak menyendiri. Dan daripada itulah juga para ahli sirah mencatatkan bahawa Khadijah ini dia juga memiliki maklumat tentang Nabi akhir zaman. Sebab itulah bila dapat cerita nanti, kita akan belajar akan datang tu, bila Nabi dapat wahyu, orang yang pertama yang Khadijah bawa pergi jumpa Nabi, pergi dalam keadaan Nabi takut tu, Khadijah bawa jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Jadi maknanya dalam kisah ini bermaksud, maknanya Khadijah dia ada maklumat tentang kebenaran agama ini, dan dia juga antara yang menunggu kehadiran Nabi Muhammad. Cuma dia tak tahu Rasul itu adalah suami dia. Di masa dia kahwin itu dia tak tahu. Tapi dia juga antara yang sedang menunggu Nabi akhir zaman, dia kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi maknanya dia tak pernah menyembah berhala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di kalangan para perniaga, zaman sekarang dipanggil korporat, kan? Golongan korporat Arab, kan? Di kalangan para perniaga lelaki sangat mengakui kehebatan Khadijah sehingga mereka memanggil Khadijah ni sebagai Ratu Quraisy ataupun Ratu Mekah. Tuan-tuan, zaman tu tuan-tuan kena faham situasi zaman itu, orang lelaki dia tak hormat dengan orang perempuan. Dia pandang lekeh dengan orang perempuan. Jadi mereka tak akan bagi gelaran-gelaran yang hebat pada orang perempuan, tetapi Khadijah dapat gelaran tu kerana apa? Memang Khadijah ni hebat. Dia dapat gelaran Ratu Mekah. Tuan-tuan, dia juga dipanggil Tahirah, suci, bersih, ya, bersih. Nama Tahirah ataupun gelaran Ratu Mekah ini diberi sesama bangsa Arab yang memang terkenal. Orang lelaki itu memang terkenal dengan kesombongan, keangkuhan dan kebanggaan dia. Malah ada kabilah tertentu, bukan semua kabilah, ada kabilah tertentu yang akan tanam anak perempuan. Tapi bukan semualah, kan? Sebab itulah kita belajar, kan, orang masyarakat jahiliah, antara yang kita belajar dulu masyarakat jahiliah bila dapat anak perempuan, dia tanam anak perempuan dia. Bukan semua. Kalau dia tanam anak perempuan dia, tak ada orang perempuan lah kat tanah Arab. Ada kabilah-kabilah yang tertentu yang tidak tanam anak, tetapi mereka tak seronok dapat anak perempuan. Walaupun dia tak tanam anak, tapi tak apa suka, kan? Sebab itulah tuan-tuan, nanti kita akan belajar kisah bagaimana Abu Lahab dan datuk Nabi pun, Abdul Muttalib, bila dimaklumkan dapat cucu lelaki, oh memang seronok, gembira sungguh. Abu Lahab dia korbankan 100 ekor unta. Sejarah bangsa Arab, Khadijah dapat gelaran Ratu Mekah ni first. Tak ada lagi mana-mana perempuan di tanah Arab dapat gelaran Ratu Mekah ni.
Maknanya nak menggambarkan kehebatan Khadijah. Kan? Ratu Mekah kerana kekayaan yang dia ada, kemudian Tahirah kerana peribadi yang dilihat oleh masyarakat tak ada cacat cela. Semua orang lelaki yang kaya-kaya tuan-tuan sekalian berangan nak memperisterikan Khadijah, tapi tak dapat. Tuan-tuan tak dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Hadis ni hadis daripada Aisyah. Aisyah yang cerita. Kan? Aisyah yang cerita bagaimana dia berbual dengan Nabi. Kan? Aisyah kata, belum pernah aku cemburu terhadap isteri-isteri Rasulullah. Kan? Rasulullah ni ada isteri-isteri dia. Nanti orang tanya pula, Ustaz, kenapa isteri Rasulullah ramai? Kan? Kita boleh 4 je, Rasulullah boleh himpun lebih daripada 4. Kisahnya begini, tuan-tuan. Nanti orang tanya tuan-tuan, pasal apa Rasulullah isteri dia ramai? Sedangkan kita sampai 4 je, 5 tak boleh. Kan? Dia ialah kerana Rasulullah ni perlu dicontohi dalam semua aspek kehidupan dia. Dalam rumah dan luar rumah. Orang nak ambil contoh. Dan di mana kita ambil contoh tu? Daripada rakaman-rakaman yang dibuat. Rakaman pada zaman itu namanya hadis. Hadis itulah jadi rakaman. Kan? Zaman dulu tak ada kamera. Kan? Nak ambil gambar Nabi berjalan, tak ada. Tapi yang adanya ialah sahabat cerita. Nabi berjalan macam mana? Kedudukan badan dia, posture badan dia, kedudukan ketika dia berjalan, pantas ataupun tidak. Yang tu dipanggil rakaman lah tu. Kan? Hadis. Di luar rumah Nabi, sahabat ramai. Sahabat boleh menceritakan. Sebab sahabat ramai yang cerita. Ada yang cerita tentang rambut Nabi, ada yang cerita tentang badan Nabi, ada yang cerita tentang mana Nabi bergurau. Tapi dalam rumah Nabi, sahabat tak boleh masuk. Pergaulan Nabi dengan isteri, sahabat tak tahu. Maka dia perlu kepada rakaman-rakaman itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi ni beristeri lebih daripada 4 untuk menyimpan rakaman-rakaman yang melibatkan Nabi dengan isteri supaya dia menjadi contoh kepada kita zaman sekarang. Kan? Sebab kalau setakat seorang 2 isteri tak boleh, tak cukup, rakaman tak cukup. Maka Allah membenarkan Nabi berkahwin lebih daripada 4. Baik, Aisyah ni kata apa? Belum pernah aku cemburu terhadap isteri-isteri Rasulullah sebagaimana cemburunya aku pada Khadijah. Aisyah ni isteri Nabi yang paling yang pertama, isteri Nabi semuanya adalah janda. Kan? Melainkan Aisyah. Aisyah je anak dara. Kan? Aisyah saja anak dara. Baik. Dan Aisyah ni dia tak pernah cemburu dengan isteri yang lain. Isteri nama Habsyah, nama Ummu Habibah, nama Ummu Salamah, nama Zainab, kan? Nama Saudah. Dia tak pernah cemburu. Tetapi dia cemburu kepada Khadijah, sedangkan ketika dia bersama dengan Nabi tu, Khadijah dah meninggal dunia dah. Kan? Nak beritahu bagaimana Nabi seringkali sebut isteri dia ni. Walaupun dah meninggal dunia, Nabi sebut. Sebab itulah tuan-tuan, sepanjang Nabi bersama dengan Khadijah, Nabi tak pernah beristeri selainkan Khadijah. Itulah isteri dia. Bila Nabi kahwin lebih daripada seorang, lepas Khadijah meninggal dunia, barulah Nabi kahwin. Tapi itu bukan hujah agama. Nanti isteri balik ke rumah, suami dia kata, aku nak nikah sekali lagi. Contoh ni. Kan? Aku nak nikah sekali lagi. Isteri pihak ni jadi mari kuliah ni kan. Dia faham lah. Dia kata, abang nak nikah sebab apa? Sunnah. Biasa orang lelaki ni. Sunnah. Jadi isteri yang ngaji ni kata, abang kalau nak ikut sunnah, abang kena ingat ketika Nabi kahwin dengan Khadijah, isteri pertama dengan Khadijah tu, kan? Nabi tak kahwin dengan orang lain. Mati Khadijah, barulah Nabi kahwin dengan orang lain. Kan? Jadi kalau abang nak kahwin isteri lagi, abang kena tunggu saya mati dulu. Oh, isteri kata. Kan? Isteri ngaji nak buat kan? Jadi suami, tapi orang lelaki dia ada jawapan. Orang lelaki dia jawab, memang aku tunggu kau mati tapi tak mati-mati. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baik sini ya.
Padahal aku tak pernah melihatnya. Kata Aisyah, dia kata aku cemburu padahal aku tak pernah melihat dia. Rasulullah selalu menyebut-nyebut namanya. Bahkan ada kalanya menyembelih kambing dan diberikan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Sedekah. Sebab itulah amalan sedekah kepada orang yang rapat. Contoh kita ada ayah. Kan? Ayah kita meninggal. Antara amalan yang baik untuk kita buat ialah kita sedekah kepada kawan-kawan ayah kita. Bawa berah pergi ziarah. Kan? Kadang-kadang kawan ayah kita tak kenal pun. Mu siapa? Kan? Saya bila sebut arwah, menangis dia. Kan? Ni nak bagi beras sikit ni. Biarlah walaupun beras walaupun pakcik ada beras yang boleh beli beras yang lebih lawa daripada ni, tapi ni sedekah nan. Saya teringat ke ayah, begitu. Saya teringat ke ayah. Itu amalan yang baik. Kawan-kawan mak kita, mana yang kita kenal kawan mak kita kan, sedekah. Itu juga amalan yang dituntut sebab Nabi SAW buat benda tu. Dia buat makan kepada kawan-kawan Khadijah. Aisyah kata apa ni? Aisyah kata bahkan aku pernah berkata, cemburu kan? Aku pernah berkata, bukankah Khadijah itu wanita yang tua? Kan? Cemburu tu. Nak beritahu, cemburu ni adalah memang sifat semula jadi orang perempuan lah. Kalau orang perempuan tak ada cemburu, bukan nama perempuan lah. Sebab tu fitrah dia. Dia cemburu tu sebab dia sayang. Kan? Kalau dia tak sayang, tuan-tuan sekalian, dia tak peduli lah. Entah kau nak buat apa pun. Kan? Dia sayang. Dia tak nak berbahagi. Tu orang perempuan lah. Baik. Tuan-tuan, jadi Aisyah kata, bukankah dia perempuan tua? Kan? Tuan-tuan. Dan bukankah, kata Aisyah lagi, bukankah Allah sudah memberikan kepada kamu pengganti isteri yang lebih muda dan lebih baik pada dia? Aisyah lah. Perkataan ini menyebabkan Rasulullah marah. Kan? Rasulullah marah dan Rasulullah menegaskan demi Allah. Rasulullah kata demi Allah. Marah. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, marah bertempat lah ni. Ini cerita marah bertempat. Marah bertempat kepada isteri adalah sunnah. Bukan marah tak tentu kala ni. Kan? Marah ada sebab. Sebab ada kesilapan yang kita nak baiki pada isteri tu. Cuma berpada-padalah. Kadang-kadang kita maki dia 3 bakul. Salah sikit je tak buat sambal belacan. Macam dalam cerita Piramli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Rasulullah marah dan menegaskan demi Allah. Allah tidak memberikan seorang pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Nabi tegaskan. Nabi kata, demi Allah, dia Khadijah beriman kepadaku di saat orang-orang mengingkari aku. Nabi kata lagi, dia membenarkan aku di saat orang kata aku bohong. Orang dustakan aku. Nabi sambung lagi, dia yakni Khadijah membantu aku dengan menginfakkan seluruh harta dia ketika semua orang menahan hartanya untuk bagi padaku. Demi Allah, Allah mengurniakan beberapa orang zuriat daripada rahimnya dan tidak aku perolehi daripada isteri-isteri yang lain. Tuan-tuan, semua anak Nabi datang daripada dua isteri je. Yang pertama, Khadijah. Nanti kita belajar bila dah Nabi berhijrah ke Madinah nanti, kisah Nabi di Madinah nanti. Anak Nabi seterusnya ialah hasil dengan perkahwinan, itu di Madinah lah. Dengan Maryam Qibtiyah. Lahir Ibrahim. Tapi umur tak panjang. Semua anak lelaki Nabi umurnya tak panjang. Dan semua anak Nabi ni, tuan-tuan sekalian, meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Nanti kita tengok kisah anak-anak Nabi insya-Allah dalam ruang kuliah ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Orang tanya pula, kenapa Allah ambil anak-anak lelaki Nabi? Nabi ni tuan-tuan sekalian, Nabi ni orang yang sangat dikasihi. Ibarat kata bila Nabi ni mati, orang nak cari pengganti. Dan memang orang takkan dapat sehebat Nabi lah.
Bukan ganti sebagai Rasul, ganti sebagai pemimpin. Itu yang lantik Abu Bakar, semua tu menggantikan Nabi sebagai pemimpin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan manusia, dia tahu dah. Kan? Seorang Rasul kalau meninggalkan anak lelaki, kan? Orang akan tumpu pada dia, angkat dia dan orang akan sanjung, akan puja dia akan jadi masalah. Maka Allah ambil awal bagi anak lelaki ni. Hari ni lahir satu aliran yang nama Syiah. Kan? Syiah. Syiah itu lahir daripada, walaupun Sayyidina Ali tak bersalah. Dalam isu ni Sayyidina Ali tak bersalah. Kan? Orang yang taksub kepada Sayyidina Ali, akhirnya lahirnya Syiah. Itu baru menantu. Dengan menantu Nabi dah lahirnya golongan yang taksub, yang akhirnya lahirnya Syiah, yang hari ini pada tiap kali 10 Muharram dia orang bedal darah-darah belakang ni semua nak kenangkan balik cucu Nabi yang meninggal. Itu baru menantu, tuan-tuan. Bayangkan kalau anak. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita tengok kisah Khadijah hari ini. Sampai kepada perkenalan Khadijah dengan Rasulullah ni bermula dengan urusan perniagaan. Khadijah ni dia biasa serahkan urusan perniagaan ni untuk dikendali oleh orang yang dilantik. Kan? Yang dipanggil zaman itu mudarabah. Mudarabah ni pembahagian untung. Maknanya Khadijah keluarkan modal dengan barang, orang lain yang bawa untuk meniaga, bawa ke Syam, bawa ke Yaman. Bila orang tu balik, daripada keuntungan itu bahagi. Kan? Dan ini juga sistem yang hari ini diguna pakai di bank-bank Islam hari ini, pembagian untung tu. Kita simpan duit di situ, duit kita tu diniagakan, kan? Daripada perniagaan itu dia ada keuntungan, maka keuntungan tu dipulangkan kepada kita yang namanya mudarabah. Cuma keuntungan itu tak tetaplah. Sebab meniaga ni ada masa untung, ada masa rugi. Bila tetap, kan, simpan kat bank kami akan bagi setiap bulan 7%. Tetap setiap bulan. Niaga tak lagi. Kan? Maka dia menjadi riba. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka mudarabah ialah pembahagian untung. Pada ketika itu Nabi bawa barang Khadijah, kan? Lepas tu balik tu, tuan-tuan sekalian, balik tu barulah diserahkan kepada Khadijah. Maka diikut perjanjian berapa persen seorang. Kan? Khadijah dapat berapa, Rasulullah dapat berapa. Itulah perkenalan yang pertama yang melibatkan Khadijah dengan Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi Muhammad ditemani oleh Maisarah. Tuan-tuan, ditemani oleh Maisarah. Dalam riwayat sirah, Maisarah ni lelaki. Kan? Maisarah ni lelaki. Kan? Dalam ni. Kita bila kita baca, macam mana orang perempuan teman Nabi ni, kan? Maisarah ni lelaki. Tuan-tuan ni dirahmati Allah sekalian. Jadi Maisarah ni dia cerita akhlak Nabi Muhammad SAW kepada balik pada meniaga tu dia cerita. Selain daripada Khadijah, dia agak terkejut sebab keuntungan yang berlipat ganda yang dia dapat, yang belum pernah bila dia serahkan perniagaan ini untuk sesiapa yang bawa untuk meniaga ni, bawa balik untung macam tu. Kemudian dengan jujur serah tu dengan memang bila cek tak ada short. Kan? Orang lain bila cek ada je short. Benda yang tak sepatutnya diklaim, dia claim. Ni biasalah, kan? Ini biasalah. Tak sepatutnya diklaim, dia claim. Habis semua dia claim. Kan? Tapi Nabi SAW dia serah semua. Serah semua. Lepas tu Khadijah menentukan pembahagian sebagaimana yang dijanjikan. Orang lain potong siap-siap dah. Kan? Sampai tu aku dah ambil dah. Hak bahagian aku 40% dah ambil dah. Kan? Hak 60 tu hakmu punya ni. Ada dalam tu. Kan? Jadi bila Maisarah ceritakan pula akhlak Nabi SAW sepanjang perjalanan itu, menyebabkan Khadijah dia jadi tertarik dengan Nabi SAW. Khadijah dia tertarik dengan Nabi, dan disitulah dia, tuan-tuan, menyatakan hasrat dia untuk menjadi isteri Nabi SAW melalui perantaraan.
Kan? Dalam riwayat menyebut apa nama saya tak ingat lah, yang menjadi orang perantaraan. Walaupun Rasulullah pada ketika itu antara yang Rasulullah sebut ketika wakil datang, suka tak kalau aku perkenalkan kamu dengan seorang perempuan yang baik dan dihormati. Nabi tanya siapa? Khadijah minat pada kamu nak ke dia? Wakil tu kata. Nabi SAW jawab, aku tak ada apa-apa. Nabi kata, harta pun tak ada, aku anak yatim yang membesar daripada rumah Abu Talib. Kalau dia sudi untuk menjadikan aku suami, aku tak ada masalah. Kata Nabi SAW. Maka di situlah berlaku perkahwinan di antara Nabi SAW dengan Khadijah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Bila tiba hari yang bersejarah, peristiwa ini berlaku pada tahun 595 Masihi. Kalender hijrah tak ada lagi. Kalender hijrah hanya akan kita mula nanti kalau kita belajar ni, kalender hijrah ni kita akan mula satu hijrah tu pada hari nanti Nabi hijrah. Sebelum daripada Nabi hijrah tu, kita akan menggunakan tahun Masihi. 595 Masihi. Nabi lahir tahun 571 Masihi. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ikut 571 tolak 595 baru 24 tahun kan? Kiraan bulan orang putih memang 24 tahun. Bulan Islam 25. Tuan-tuan, kalau kira umur tuan-tuan bulan kalender Masih, memang baru 60 kan? 60 tahun. Tapi kalau kalender ikut kalender hijrah, mungkin dah 62, 63 lah kan? Baik. Mahar kepada perkahwinan ni ialah 20 ekor unta. Kan? 20 ekor unta. Khadijah diwakili oleh bapa saudara dia Ammar bin Asad. Kan? Ammar bin Asad, manakala di pihak keluarga Nabi diwakili oleh Abu Talib dan Hamzah, pak saudara Nabi, dua orang ni. Abu Talib adalah pak saudara yang jaga Nabi daripada kecil, dan Abu Talib ni jadi rombongan meminang lah dengan Hamzah, dan wakil kepada Khadijah inilah Ammar bin Asad, sebab bapa Khadijah pun dah tak ada lah, Khuwailid dah meninggal dunia dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan perkahwinan itu berlaku pada ketika Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah pada ketika itu berusia 40 tahun. Ini antara riwayat yang popular. Walaupun begitu, tuan-tuan nanti kalau tuan-tuan baca buku, tuan-tuan akan jumpa ada beberapa riwayat yang lain, ahli sejarah yang lain yang menyebut perkahwinan Nabi dengan Khadijah, masa tu Khadijah umur 28. Itu ada perbahasan. Kan? Cuma kita ambil pandangan yang ramai lah, dan tak sepatutnya kita jadikan itu sebagai isu perbalahan. Saya pernah dengar satu ceramah yang ada terjemahan orang Arab. Dia bawa perbahasan tentang umur Khadijah, kemudian di hujung kesimpulannya dia buat kesimpulan yang syadid, yang sangat melampau. Apa kesimpulannya? Sesiapa yang kata Khadijah ketika kahwin dengan Nabi umur 40 tahun, dia telah menghina Khadijah. Menghina Khadijah maksudnya menghina Nabi. Menghina Nabi maksudnya kafir. Sudah. Kan? Tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian, umur ni tak penting sangat. Yang penting ialah pengajaran daripada sejarah hidup Nabi. Umur ni memang macam kita sambut maulid lah. Tuan-tuan tahu tak? Orang nak menentukan tarikh lahir Nabi tu ada beberapa pendapat. Ada yang kata 12 Rabiul Awal. Ada yang kata 9 Rabiul Awal. Negara kita hari ini menerima 12 Rabiul Awal. Kita sambut, kita terima sebagai tarikh kelahiran Nabi. Kan? Ada perbahasan lain kata 9. Ada kata bukan Rabiul Awal, bulan lain pula. Tuan-tuan. Dan itu tidak penting. Tarikh itu tak penting. Yang penting ialah ajaran Nabi SAW. Tarikh ni sekadar untuk kita dapatkan ilmu je. Tapi untuk kita ambil intipati ialah ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik. Dalam pernikahan itu juga, Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah.
Inilah kisah Zaid akhirnya menjadi anak angkat Nabi. Asalnya Zaid ni hamba. Zaid ini keluarga dia dirompak. Zaid bin Harithah ni keluarga dia dirompak tengah jalan. Dia ditawan. Zaman dulu kalau kena tawan jadi hamba. Dia dijual di pasar Ukas. Kan, pasar Ukas ni pasar untuk jual hamba. Kan? Dijual pasar Ukas. Tuan-tuan nak tahu macam mana cara jual hamba, tengok cerita Piramli tu. Kan? Piramli tu, dia nak buat cerita tu, memang dia study dulu. Itulah kalau kita baca dalam sirah, itulah gambaran. Lelong dulu kan. Lepas tu, dah beli. Lepas beli, Sarimah pusing belakang. Ada 25%. Benda tu dalam bentuk lawak lah kan. Tapi sebenarnya perniagaan di dalam pasar Ukas tu ialah lepas kita beli, orang yang membeli itu berhak untuk minta diskaun. Kita minta diskaun sebelum beli. Kan? Tapi di pasar Ukas ialah lepas beli tu kena minta diskaun. Hak yang Piramli gambarkan tu betul tak? Kan? Lepas beli tu pusing belakang 25%. Alamak 25% pula kata orang yang menjual tu. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka Zaid dijual di situ. Kemudian Zaid ni akhir sekali dibeli oleh anak saudara kepada Khadijah. Hizam bin Hakim bin Khuwailid, anak saudara. Anak saudara ni hadiahkan kepada Khadijah. Zaid ni. Dia sudah hadiahkan pada Rasulullah, dia hadiahkan pada Khadijah, dan pada hari perkahwinan Zaid ini dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sangat sayang Zaid, dan zaman dulu tuan-tuan, anak angkat ni macam anak sendiri. Dalam budaya masyarakat Arab. Sehingga peringkat awal sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul, Zaid ini bin Muhammad. Nabi namakan dia bin Muhammad. Dia kisah ni begini. Lepas dia dah jadi hamba Nabi, dia jadi hamba Nabi, diserahkan jadi hamba Nabi. Satu hari bapak dia jumpa. Bapak dia tengah tawaf di Kaabah tu, nampak, ni anak aku. Yang kena colek tu. Dia pun peluklah Zaid. Zaid pun kenal. Zaid pun menangis lah. Lepas tu bapak dia kata, siapa tuan? Dia cerita dia kena jual. Siapa tuan? Kebetulan aku dah ada duit ni. Aku beli kamu, kita bebas, kita balik kampung. Tuan-tuan, Zaid kata, tuan saya ada nama Muhammad. Jom, jumpa. Bila diperkenalkan kepada ayah, Nabi SAW kata, aku tak jual. Mu nak ambil. Mu tanya dia. Kalau dia sudi untuk balik kampung dengan sama kamu, baliklah. Kalau dia kata dia nak duduk dengan aku akan bebaskan dia. Dia bukan hamba lagi lah. Jadi, bapa Zaid ini, Harithah tadi, tanya Zaid. Macam mana? Tuan-tuan, Zaid memilih Rasulullah. Zaid kata, saya nak duduk dengan dia. Tuan-tuan nampak tak? Biasanya kalau dengan orang, dengan ayah sendiri, kan nak duduk dengan ayah sendiri, dengan keluarga sendiri. Tapi nak gambarkan bagaimana Nabi SAW melayan Zaid, sampai Zaid ni kata nak duduk dengan Nabi. Dan itulah kisahnya, Nabi bawa Zaid depan Kaabah dan Nabi isytiharkan bahawa Zaid ini bebas, dan bermula pada hari ini Zaid adalah anak aku, dan start pada hari itu Zaid bin Muhammad. Sehingga turun ayat, nanti dalam kisah sirah ni kita akan belajar bila turun ayat tentang Allah melarang untuk kita binkan dengan orang lain. Mesti dengan bapa dia. Tuan-tuan, mesti dengan bapa dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu kisah Zaid dapat hadiah daripada perkahwinan ini. Zaid ni pun Allah Subhanahu Wa Taala ambil dia ketika Nabi masih hidup dalam perang Mu'tah. Dia mati syahid. Zaid bin Harithah ni. Kan? Dia mati. Tuan-tuan. Jadi bila Nabi wafat, maka ketika para sahabat nak tentukan siapa pemimpin, tuan-tuan bayangkan, kalaulah ada anak Nabi, confirm orang akan tolak anak Nabi. Orang tak akan tolak Abu Bakar. Orang akan tolak, ni anak Rasulullah ni, kan? Kalau ada Zaid pun orang akan tolak Zaid, sebab Zaid ni anak Nabi, anak angkat Nabi, kan? Tapi Allah takdirkan anak-anak lelaki, termasuklah anak angkat ni, Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan terlebih dahulu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok perkahwinan
Sikit ya, nak habis dah ni. Perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah, anak yang lahir, anak sulung Nabi namanya Qasim. Dan kita pun kenali, Nabi juga dikenali sebagai Abu Qasim. Kan? Ada dalam biasa kita berzanji tu kan, ada sebut Abu Qasim. Qasim ni anak sulung Nabi. Lahir pada 598 Masih, wafat pada tahun 601 Masih. Maknanya umurnya dalam 3 tahun. Umur 3 tahun, wafat Qasim. Kemudian anak Nabi nama Abdullah. Kan? Berselang tu. Lepas ni, lahirnya Abdullah, wafat Qasim. Dan Abdullah ni lepas dia lahir, tak lama lepas tu dia meninggal. Kemudian anak Nabi seterusnya namanya Zainab. Nama Zainab. Kemudian Zainab ini, bila dia remaja, dia kahwin dengan Abil As bin Rabi'. Dan Abil As bin Rabi' ni, tuan-tuan, nanti kita ada masa, kita akan cerita tentang bila sampai kepada peristiwa hijrah Nabi, kita akan masuk khusus tajuk Zainab. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan hayati sungguh-sungguh, kisah Zainab ni menangis. Sebab suami dia tak Islam pada peringkat awal. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dia punya, suami dia orang baik. Abil As bin Rabi' ni orang baik. Orang yang menepati janji. Cuma satu je masalah dia. Dia tak mahu masuk Islam. Sampai dia berperang dalam perang Badar. Abil As bin Rabi' ni dia masih berperang di pihak musyrikin. Dalam perang Badar. Tuan-tuan. Dan akhirnya Allah pertemukan balik. Di situlah antaranya nanti kita akan belajar bagaimana ketika suami dia ditawan, kan? Maknanya Nabi dah hijrah. Zainab masih di Mekah. Tak hijrah sebab Zainab masih duduk dengan Abil As. Masa tu tuan-tuan kena faham bukan macam sekarang. Macam sekarang ni bila suami keluar pada Islam, kan? Automatik. Zaman itu pada peringkat ketika Nabi belum jadi Rasul, Zainab kahwin dengan Abil As. Bila Nabi jadi Rasul, belum lagi turun ayat yang memisahkan antara suami isteri. Belum lagi turun ayat. Maka Zainab masih menjadi isteri kepada Abil As. Kena tawan dalam perang Badar. Dia tebus. Zainab ni dihantar gelang Khadijah. Khadijah sebelum mati, Khadijah pakaikan gelang tu pada dia, pada Zainab. Zainab ni dia hantar gelang tu kepada Nabi melalui wakil dia, serah pada Nabi untuk supaya suami dia dibebaskan. Tuan-tuan, pada zaman itu barang yang dalam bentuk barang, gelang ataupun sebagainya mesti dilelong untuk menentukan harga dia. Bila dapat harga, maka orang yang membeli itu akan isiar, saya bebaskan dia. Kan? Tuan-tuan ni dirahmati Allah sekalian. Jadi bila gelang itu dapat kepada Nabi, kan, seorang wakil datang, ya Rasulullah, ini kalung daripada anakmu Zainab, dia minta Abil As dibebaskan, cagarannya ialah gelang ini. Nabi menangis sebab Nabi teringat Khadijah. Gelang tu gelang Khadijah pernah pakai tu. Nabi menangis. Dan Nabi tak sanggup nak lelong gelang tu. Nabi tanya sahabat, wahai sahabat-sahabat sekalian, boleh tak kamu bebaskan Abil As? Gelang ni aku ambil sebab gelang ini memberikan kenangan yang sangat mendalam aku dengan Khadijah. Sahabat kata, ya Rasulullah, tak apa, kita bebaskan. Kan? Dan Nabi letakkan syarat. Abil As boleh bebas dengan syarat Abil As mesti menceraikan isteri dia dan isteri dia mesti dihantar ke Madinah. Dan perkara itu jadi, Abil As dia menepati janji, lepas dia bebas, dia balik, dihantar Zainab untuk kepada Nabi SAW. Macam mana mereka bertemu jodoh balik, nanti kita akan tengok dalam kuliah-kuliah yang akan datang yang melibatkan. Dia akan kahwin balik tu. Kan? Dia kahwin balik. Kita bagi suspend dulu, kan. 7 hari mencintaimu dah berpuluh-puluh orang tengok, kan. 7 orang tengok walaupun episod-episodnya panjang.
Kan? Baik, Ruqayyah pun sama juga, tuan-tuan. Ruqayyah dengan Ummi Kalsum, jodoh dia apa? Jodoh dia dengan anak Abu Lahab. Kahwin sepupu ni, Abu Lahab pak saudara Nabi. Ruqayyah kahwin dengan Ruqayyah dikahwin dengan anak Abu Lahab. Utbah bin Abu Lahab, Ruqayyah. Ummu Kalsum dia kahwin dengan Utaibah bin Abu Lahab. Dia kahwin. Kahwin itu sebelum Nabi jadi Rasul. Dan ketika Nabi jadi Rasul, tuan-tuan, dua orang anak Abu Lahab ni, dia nak hina Nabi SAW, dia halau keluar Ruqayyah dengan Kalsum ni. Kan? Baliklah dua orang ni, dia halau, dia maki hamun, dia caci, dia burukkan dua orang ni. Anak Nabi ni pun baliklah dalam keadaan sedih balik ke rumah. Dihalau oleh pak mertua, mak mertua dan suami. Kerana mereka ni benci dengan dakwah Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada hikmah dia. Hikmah dia bila hijrah, Ruqayyah dengan Kalsum boleh hijrah lah. Sebab dia tak suami lah. Kan? Macam Zainab, dia tak boleh hijrah sebab dia terikat dengan suami dia. Baik, satu lagi anak Nabi yang nama Fatimah. Fatimah ini adalah anak yang lahir dekat-dekat nak Khadijah wafat. Sebab itulah bila Khadijah wafat, Fatimah ni masih kecil. Nabi SAW pada ketika itu terpaksa cari isteri. Lepas meninggal, tuan-tuan, lepas meninggalnya Khadijah, Nabi berkahwin dengan seorang perempuan yang lebih tua pada Nabi, namanya Saudah. Nak tahu, nak gambarkan tua tak tuanya Saudah ni, dalam riwayat Saudah kata, ketika aku sujud semayang sama dengan Nabi, aku nak pitam. Maknanya Nabi sujud lama kan? Orang tua mana boleh sujud lama? Kan? Tu bila imam yang muda, dia baca panjang, dia sujud lama, orang belakang yang tu gelabah lah, sakit lutut tu gelabah lah. Sudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Fatimah ni dikahwin dengan Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ni dia. Kan? Kalau nak tengok jalur dia, Qasim meninggal masa kecil. Kita tengok ni Qasim meninggal masa kecil. Lepas tu Abdullah meninggal masa kecil. Zainab dengan suami dia ambil As. Daripada Zainab tu lahirnya Ali bin Umamah. Mana Ali bin Umamah ni cucu Nabi. Selama ni kita tahu cucu Nabi Hasan dengan Husain lah kan. Ramai cucu Nabi ni. Ali bin Abil As cucu Nabi. Umamah ni perempuan. Umamah bin Abil As cucu Nabi. Kan? Kemudian Ruqayyah bila Ruqayyah ni lepas dia diceraikan oleh suami dia, anak Abu Lahab tu, Nabi kahwinkan dengan Uthman. Nabi kahwinkan. Dan Ruqayyah ni dia berhijrah bersama dengan Uthman masa Habsyah. Kan? Dia kahwin dengan, dan ada anak meninggal. Abdullah yang anak kecil meninggal. Dan Ruqayyah ni meninggal. Selepas Ruqayyah meninggal, Nabi kahwinkan pula Ummu Kalsum dengan Uthman. Jadi maknanya Uthman tu, dua isteri dia adalah anak Nabi. Isteri yang pertamanya Ruqayyah meninggal dunia. Dia tak boleh kumpul dua orang dalam satu waktu. Kan? Dua isteri dalam satu masa, adik-beradik. Tak boleh. Kan? Sebab itulah tuan-tuan saya nak sebut satu lagi kalau orang tanya kita. Orang lelaki ada edah tak? Kita jawab tak ada kan? Tak ada. Lelaki mana ada edah? Bini dia meninggal hari ni, besok dia nikah selalu boleh. Kan? Ada edah bagi kes macam ni. Tuan-tuan ceraikan kakak. Contoh ni, bagi contoh. Tuan-tuan ceraikan si kakak. Kan? Isteri kita tu kakak. Kita ceraikan kakak. Lepas tu, lawa pula adik dia. Kan? Nak kahwin dengan adik. Mesti habis edah kakak baru boleh kahwin dengan adik. Dia cerai kakak. Kemudian, edah tak habis lagi. Dia bawa pergi ke Siam. Kalau bawa pergi hak jabatan agama ni mungkin dapat trace. Kan? Dia bawa pergi ke Siam. Nikah. Tak sah nikah. Kahwin satu lagi tu, kena habis edah isteri yang keempat yang diceraikan ini. Baru dia boleh bernikah. Hak yang satu lagi untuk menjadikan empat balik. Itu kes-kes yang macam tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Uthman ni dia kahwin dengan anak Nabi, dua beradik ni, tapi Ruqayyah dah meninggal dunia. Baru dia kahwin dengan Ummu Kalsum. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Fatimah anak dia nama Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kalsum dan Ruqayyah.
Tuan-tuan, kenapa ada nama Ummu Kalsum, kenapa ada nama Ruqayyah? Kan sama dengan anak Nabi ni. Nabi yang bagi nama. Ummu Kalsum lahir, masa tu anak Nabi yang nama Ummu Kalsum tu dah meninggal. Nabi teringat sayang ni, cucu dia dinamakan Ummu Kalsum. Kan? Cucu dinamakan Ruqayyah. Sebab apa? Sebab Ruqayyah ni dah meninggal dunia. Jadi sebab itulah anak Ali ada nama Ummu Kalsum dan juga ada nama Ruqayyah. Baik, itu antara yang berlaku. Dan Nabi SAW sangat sayang kepada Khadijah. Kehidupan Nabi dengan Khadijah, sebab Khadijah ni dia perempuan yang matang. Bila Nabi balik ke rumah, Nabi mengadu. Antara kisah Nabi didatangi oleh malaikat Jibril kan. Bila dia balik ke rumah, dia mengadu kepada Khadijah. Khadijah peluk. Dia peluk. Khadijah selimutkan Nabi. Sebab Khadijah ni seorang perempuan yang sangat matang. Sebab itulah Nabi, tuan-tuan sekalian, dia cari penyelesaian, dia akan balik ke rumah. Ketika dia berjalan, malaikat turun. Kan? Takut ni, lepas 6 bulan turun wahyu pertama. Kan, lepas 6 bulan tak turun wahyu. Tiba-tiba turun pula malaikat. Dalam keadaan ketakutan ni, balik ke rumah. Nabi kata, selimutkan aku. Diselimutkan oleh Khadijah. Dan turun ayat, ya ayuhal mudassir. Nak beritahu, orang lelaki ni, kan, bila ada masalah, dia kena balik rumah. Dia ada masalah. Sebab isteri lah yang akan menjadi penyejuk dia. Kan? Sebab itulah kita kena panggil isteri dengan panggilan-panggilan yang baik. Kan? Panggilan baik. Tuan-tuan sekalian, orang perempuan ni disuka dengan panggilan-panggilan yang baik. Kan? Malam ni tuan-tuan sekalian, kita kadang-kadang bila dah berumur sikit dah rasa tak panggil lah. Maknya. Kan? Toknya. Kan? Kita tak panggil lah, tuan-tuan. Orang putih, isteri dia panggil Hani. Hani ni sayang lah. Kan? Sayang. Kita hari ni nak panggil sayang pada tutup mulut. Allah, malunya aku ni. Kan? Bagus panggil isteri sayang. Ada orang dia balik, dia dengar kuliah. Kan? Dia tak pernah panggil isteri dia sayang. Lepas tu dia dengar, oh, sunnah Nabi rupanya. Panggil isteri, dia pun balik ke rumah. Kan? Balik ke rumah, isteri dia dah lewat sikit balik, isteri dia dah tidur dah. Dia pun kata, sayang. Tak kata. Tak pernah buat ni kali pertama ni. Sayang, oh sayang, bangunlah sayang. Isteri dia tak bangun. Dia dah tidur dah. Setengah jam dia tunggu. Panggil sayang. Akhirnya, balik pada asal. Oi! Barulah bini dia bangun. Bini dia tanya mati. Bini dia kata macam mimpi. Ada orang panggil aku sayang. Panggil isteri dengan panggilan yang baik. Panggil isteri dengan panggilan yang baik. Tuan-tuan, Khadijah wafat pada ketika usia 65 tahun. Pada tanggal 10 Ramadan, tahun yang ke-10 Nabi jadi Rasul. Nabi berhijrah tahun yang ke-13. Kan? 3 tahun sebelum hijrah. Tahun yang ke-10 Nabi jadi Rasul. Dan ketika itu usia Nabi 50 tahun. Ketika Khadijah meninggal, Khadijah 65, usia Nabi 50 tahun. Dan Khadijah dimakamkan di perkuburan Ma'ala. Dekat dengan Masjidil Haram, tuan-tuan sekalian, ada satu perkuburan Ma'ala. Perkuburan Ma'ala itu juga dimakamkan di situ anak Nabi yang nama Qasim. Kan? Antara sahabat-sahabat yang Nabi yang mati di Mekah sebelum Nabi hijrah. Dan saya pergi seminar Haji Abdul Rahman Limbung. Haji Abdul Rahman Limbung ni pun mati kat Mekah. Kan? Dia kena buang daerah kan. Dia berlaku penentangan British di Telemong. Dia ditangkap. Kemudian British buang dia ke Mekah. Buang daerah di Mekah. British pun pandai juga. Kan? Dia tak buang tempat lain, dia buang Mekah. Kan? Orang Melayu yang nak marah akan kata, bagus orang putih dia buang Tok Guru kita ke Mekah. Kan? Tuan-tuan, dan Haji Abdul Rahman Limbung dalam seminar itu pengkisahan hidup tentang Haji Abdul Rahman Limbung disebut Haji Abdul Rahman Limbung juga dimakamkan di Ma'ala, di perkuburan Ma'ala. Cuma zaman sekarang ni, tuan-tuan sekalian, memang kita tak tahu mana satu kubur ada ni, tapi dalam bentuk tanda nama tak ada. Dia tak ada tanda nama. Maknanya orang-orang tertentu yang tahu, dia boleh bawa lah ke tempat itu. Sama juga dengan kubur di Bakek.
Kan tak ada nama. Tapi kita tahu ada beberapa kubur yang diletakkan nama, antaranya kubur Osman atau ada nama sebab ada papan tanda kan. Adapun kubur-kubur yang lain tu kena cari lah tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi demikianlah kisah perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang untuk siri selepas daripada perkahwinan ini sehinggalah Nabi SAW menjadi Rasul insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kekasaran dan keterlanjuran. Aku qouli hadza, astagfirullahalazim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.